Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Satu keputusan yang mengecewakan daripada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi apakan daya, sahabat semua, kita tahu ya, Perdana Menteri sentiasa fikirkan rakyat, sentiasa utamakan kepentingan rakyat. Jadi ini yang berlaku ya. Dan apakah perkara itu ya menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda ya, berkaitan dengan saman yang dibuat oleh Muhyiddin dan juga saman yang dibuat oleh Datuk Seri terhadap Muhyiddin Yassin. Ya, jadi untuk perkara ini saya ingin kongsikan dengan Anda. Ini adalah keputusan terkini yang diumumkan sendiri oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, di dalam kenyataan media ataupun kenyataannya di post ya, di dalam Facebook, sosial media. Jadi apakah itu? Ini yang menarik ya untuk saya kongsikan. Yang mana dikatakan Anwar dan Muhyiddin tarik balik saman terhadap satu sama lain. Jadi ini yang saya katakan, bagi saya sendiri agak kecewa dengan keputusan ini. Tapi ya, kita tidak boleh ya menjadi wakil kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim ya untuk membuat keputusan, kerana kita tahu kepentingan yang dibuat oleh Perdana Menteri kita adalah untuk rakyat, untuk negara kita dan sebagainya. Jadi saya ingin membacakan kenyataan media ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menghentikan saman fitnah mereka ke atas satu sama lain. Dalam kenyataan bersama yang disiarkan di laman Facebook mereka hari ini, dua ahli politik veteran itu bersetuju untuk menghentikan tindakan sivil yang sebelum ini dikendalikan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Menurut Presiden PKR dan juga Presiden Bersatu itu, mereka setuju untuk menarik balik saman mereka selepas mengambil kira kesannya kepada umum, saranan yang diberi oleh hakim Mahkamah Tinggi serta keadaan semasa negara yang perlu diberi keutamaan, terutamanya kelangsungan hidup rakyat. Muhyiddin sebelum ini menfailkan saman terhadap Anwar berkaitan dakwaan itu. Dia tidak mengambil langkah untuk menghapuskan peneroka Felda sejumlah RM8.3 bilion ringgit. Anwar pula menyaman Muhyiddin berhubung dakwaan dia menerima bayaran sebanyak 15 juta atas peranannya sebagai penasihat ekonomi. Jadi kita tahu sahabat semua, untuk saman yang dibuat oleh Muhyiddin ini ya, pada pandangan saya, kita tahu siapa sebenarnya ya yang menyelamatkan dan juga menghapuskan hutang peneroka Felda. Ya, tidak lain tidak bukan kerajaan hari ini. Yaitu pandangan saya sahabat semua. Dan berkaitan pula dengan tuduhan Muhyiddin Yassin yang mana Datuk Seri Anwar menerima bayaran sebanyak 15 juta atas peranan sebagai penasihat ekonomi Selangor. Dan bagi saya sendiri, apabila saya menilai dan melihat ya, kerana perkara ini sebenarnya sudah pun didedahkan ya oleh Menteri Besar di Dewan Undangan Negeri Selangor, bahawa tuduhan yang kononnya Datuk Seri menerima 15 juta itu adalah satu yang tidak benar. Ya, Datuk Seri tidak menerima sejumlah ringgit 15 juta seperti yang dilakukan itu. Tapi dalam kenyataan hari ini, Anwar dan Ibrahim menyuarakan harapan agar semua pihak menghormati keputusan yang diambil. Kami bersetuju untuk tidak mengeluarkan sebarang kenyataan susulan terkait perkara ini, katanya. Jadi kami berharap agar perkara ini tidak dijadikan bahan yang boleh mengganggu kesejahteraan dan kestabilan awam serta keyakinan rakyat kepada institusi kehakiman negara, kata mereka lagi. Jadi apapun, kerana mereka berdua sudah pun membuat keputusan dan saya sendiri akur dan menerima ya keputusan yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini untuk menarik saman. Begitu juga dengan Muhyiddin Yassin. Ya, kita tahu Datuk Seri ini seorang yang begitu lembut hatinya ya. Seperti mana sebelum ini Pesuruhjaya PAS Perak yang membuat fitnah secara terbuka ya terhadap Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kononnya kalau Datuk Seri atau PH menjadi kerajaan, habislah kerajaan akan dikuasai oleh DAP ya, oleh komunis, dan sesama jenis akan berkahwin dan sebagainya. Jadi itu antara tuduhan ya Pesuruhjaya PAS Perak, dan apa yang berlaku apabila disaman oleh Perdana Menteri kita di dalam mahkamah. Dan mungkin dia mengetahui bahwa dia tidak akan boleh menang dengan saman itu. Apa yang beliau buat ya, beliau memohon merayu untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim menarik balik saman itu. Akhirnya kerana Datuk Seri kita seorang yang pemaaf,
beliau menarik saman itu. Itu dia sahabat-sahabat semua. Jadi kita tahu dan kita mengenali Perdana Menteri kita hari ini seorang yang bukanlah seorang yang bukan pendendam seperti setengah pemimpin yang ada di barisan pembangkang hari ini. Jadi sahabat semua, apa pandangan anda berkaitan dengan isu ini? Dan kita lupakan itu sebab kedua-dua mereka pun sudah bersetuju. Dan saya juga ingin memberikan sedikit update kenyataan daripada Perdana Menteri kita. Seperti yang kita tahu, Perdana Menteri kita memberikan sepenuhnya fokus untuk membantu rakyat. Katanya kita tak ada rakyat miskin. Tiap sen kita pulangkan balik kepada rakyat. Itu antara kenyataan terkini daripada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana sekali lagi beliau menegaskan penjimatan daripada penyasaran subsidi yang dilaksanakan Kerajaan Perpaduan akan dikembalikan kepada rakyat seadilnya. Sebelum ini Anwar berkata penjimatan menerusi penyasaran subsidi diesel akan dikembalikan kepada rakyat khususnya bagi menampung keperluan pengangkutan awam dan suntikan sumbangan tunai rahmah STR. Jadi kita tidak ada rakyat miskin katanya. Setiap sen tambahan kita pulangkan balik. Katanya ketika berucap pada Himpunan Aspirasi Madani Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam hari ini. Anwar berkata penyasaran subsidi diesel dilaksanakan kerana berlaku ketirisan yang melampau bahan bakar api, khususnya melibatkan penggunaan oleh kapal nelayan asing. Jumlah kenderaan mungkin naik sekitar 8%, tapi penggunaan diesel naik 20 ke 30%. Maknanya yang lain itu bocor. Tiris siapa bayar? Negara bayar. Uang itu sepatutnya disalurkan kepada pendidikan, kesihatan untuk orang miskin. Tapi hilang kepada penyakau itu dan ini, sebab itu kita kena buat penyasaran. Dan kenapa sebenarnya ramai yang tidak mengerti kenapa Datuk Seri mengatakan bahwa berlakunya ketirisan dan negara yang membayar. Ya, sebab negara yang membayar subsidi minyak diesel itu. Kalau ikut harga sebenar RM3.35. Tapi sebelum ini RM2 lebih. Maksudnya kerajaan membayar RM1 lebih kepada syarikat tertentu. Jadi apabila kerajaan membayar dengan jumlah yang begitu besar, ada pula individu-individu kuat-kuat yang begitu senang lenang untuk mengambil minyak ini dijual begitu saja. Akhirnya kerajaan rugi di dalam subsidi. Dan hari ini subsidi minyak diesel ini telah pun direform yaitu dengan subsidi bersasar. Maksudnya ditujukan dan diberikan kepada mereka yang selayak-layaknya. Walaupun begitu, ramai mengatakan kerajaan ini zalim dan sebagainya, menarik subsidi kepada nelayan, pesawat. Itu semua adalah satu pembohongan, sahabat-sahabat semua. Subsidi minyak diesel tidak pernah ditarik kepada mana-mana seperti dakwaan yang dibuat oleh walaun-walaun pemimpin-pemimpin pembangkang, tentera-tentera cyber pembangkang. Malah ada juga yang mengatakan seperti Menteri Besar Lato-Lato, Sadik Sipak Raga dan mereka-mereka yang lain. Mereka tidak melihat dan mungkin juga mereka malas membaca kenyataan-kenyataan pencerahan ataupun details di dalam berkaitan dengan isu ini. Itu pandangan saya, sahabat semua. Bagaimanapun Perdana Menteri juga mahu tindakan tegas diambil terhadap mana-mana pihak yang menaikkan harga barangan atau perkhidmatan meskipun menerima subsidi diesel. Menteri Kewangan itu berkata subsidi diesel ketika ini masih diteruskan kepada golongan berhak merangkumi nelayan, pengusaha bas sekolah dan pekebun kecil. Mengambil contoh perkhidmatan bas sekolah yang menerima subsidi diesel, beliau berkata pengusaha bas berkenan bakal berdepan tindakan lesen dibatalkan jika menaikkan harga perkhidmatan mereka. Katanya kita akan beri amaran. Kamu diberi subsidi diesel, jika kamu naik harga juga dalam keadaan kamu dapat subsidi, kami tarik lesen kamu dan batalkan syaratnya, kata Perdana Menteri. Harga diesel di semua stesen runcit Semenanjung ditetapkan pada kadar RM3.35 bagi setiap liter bermula 10 Jun yang lalu, iaitu harga pasaran tanpa subsidi berdasarkan perata bulanan Mei 2024 mengikut formula mekanisme harga automatik. Sebelum ini, Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan dilapor berkata, untuk tempoh seterusnya harga diesel akan diumumkan setiap minggu mengikut amalan semasa Kementerian Kewangan dan kerajaan akan memantau keadaan bagi mengelak ketidakstabilan harga. Bagaimanapun, beliau berkata penyasaran subsidi diesel tidak melibatkan pengguna di Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih kepada Perdana Menteri kita. Jadi itu dia perkembangan terkini
Yang pertamanya berkaitan dengan keputusan untuk menarik saman demi untuk rakyat, demi untuk tidak berlakunya pembaziran lebih, dan akhirnya mereka berdua bersetuju untuk menarik saman masing-masing. Jadi sahabat semua, sampai di sini saja. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen pandangan berkaitan dengan dua isu yang saya kongsikan ini, anda boleh berikan komen atau pandangan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.